Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya ulang lagi lah apa yang kita dah jelaskan tadi. Sebabnya kita ada problem sikit secara teknikal. Jadinya okey, kita nak bincangkan tentang study guide bawa untuk subjek current issues and retailing. Okey, kerana issues and retailing sebenarnya kita hanya nak menceritakan penceritaan lah. Kita ambil contoh yang kita akan gunakan sepanjang semester ini adalah sebagai Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah CEO Amazon, di mana beliau merupakan lelaki yang terkaya di dunia sekarang ini, dan memandangkan masalah COVID dan sebagainya di seluruh dunia, beliau bertambah kaya. Jadi beliau adalah seorang retailer. Jadi jadinya sebagai pelajar yang memang dalam bidang retail, awak perlu juga tahu, kena tahu lah macam mana dia jadi kaya kan. Itulah tujuan kita nak belajar, kita nak cari rezeki dan sebagainya. Kita gunakan kaedah yang memang kita dedahkan awak lah, macam mana kita nak tengok keadaan dan sebagainya. Okey, current issues retailing ni sebenarnya saya sebenarnya nak bercerita macam mana kaedahnya untuk menerobos pasaran di dalam negara dan juga di luar negara, sebab potensi itu kita ada. Jadinya bila kita nak memasuki satu-satu pasaran perniagaan, kita perlu kenal pasti kekuatan kita, our strength. Yang kedua, kita kena kenal pasti weaknesses kita. Weaknesses, ada kita kena kenal pasti opportunity kita bagaimana, dan kita kena kenal pasti ancaman kita bagaimana. Jadinya sekarang ni bila kita tahu empat perkara tu, kita akan tengok dulu dalam kita akan ceritalah yang pertama sekali tu, kita tengok kepada introduction kepada corporate. Kita nak tengok yang tadi, yang empat perkara tadi tu melalui topik-topik yang kita akan bincangkan dalam subjek ni lah, khususnya. Introduction to global retailing. Jadi global retailing ni, kenapa saya start dengan global retailing? Sebab ini adalah secara asas ini sebagai satu framework yang untuk membolehkan kita menceritakan bagaimana, apa hubungan halal requirements, international requirements. Kita nak hubungkan dia dengan green retailing ataupun green movement, dan kita nak hubungkan dia dengan IT technologies. Kenapa kita perlukan ketiga-tiga perkara itu yang kita kaitkan sekali dengan global retailing. Jadi itu yang sebenarnya yang kita nak tengok. Sebabnya apa saja yang terjadi, current issues dan sebagainya, itu semua adalah tergantung kepada retailing itu sendiri. Jadinya nanti kalau awak tak faham, awak tanya soalan kat saya balik Okey. Tapi kita nak go through study guide dulu Okey. Jadi untuk framework kita yang sekarang, yang pertama sekali kita tengok dulu introduction to global retailing. Apa itu global retailing? Sebenarnya ini yang untuk membolehkan kita memasuki dalam pasaran sebagai peruncit retailer. Yang pertama sekali tengok kita definition of global retailing. Yang kedua, apa itu? Kita akan tengok faktor considering engaging, macam mana kita nak masuk ke dalam global retailing. Ada 7 faktor. Kalau sila rujuk study guide yang saya bagi Okey. 1.3 steps global retailing strategic planning, macam mana kita nak masuk ke dalam peruncitan global. Ada 4 step, 4 langkah, mana semua tu kena adalah. Yang satu 1.4 opportunities and threats. Apakah peluang, apakah ancaman. Jadi bila kita nak berbicara tentang opportunity and threats ni, sebenarnya kita nak menceritakan tentang penerimaan dan penolakan consumer lah. Sebab kita nak cari pelanggan, sebab kita itulah pelanggan kita. Consumer tu bagaimana sikap dia, jadi itu yang kita nak tengok tu. Okey, 1.5 process of preparing for different global markets, issues and implication. Jadi sekarang kita nak tengok keadaannya, pasaran yang bagaimana yang kita nak dekati. Okey, kalau misalnya contoh saya bagi sebelum kita start apa-apa ni, kita bagi contoh dulu lah. Okey, bagi contoh 1.5A, develop or matured markets. Develop or matured markets ni contohnya adalah pasaran yang memang sudah
maju, macam negara maju. Macam contoh kita, negara Malaysia adalah negara yang sedang membangun, masih lagi sedang membangun, tambah pula dengan masalah COVID-19, memang kita masih lagi sedang membangun. Jadi macam mana kita nak masuk dalam pasaran, contoh di Amerika Syarikat, sebab itu adalah pasaran yang memang sudah mature ataupun sudah develop, sebab dia orang punya teknologi, dia orang punya kesedaran tentang halal, dia orang punya teknologi kesedaran tentang green dan melebihi daripada apa yang ada pada kita sebenarnya. Okey, jadi kita sebenarnya kalau ikut ni kita inilah ayat. Okey. Yang seterusnya mahkamah bawah, mahkamah rendah, session, legislate paling bawah. Betul. Legislate paling bawah. Okey. Okey. Jadi bila kita menyebut tentang market ni, memang adalah ada negara maju, negara sederhana dan sebagainya kan. Okey, jadi kita akan cerita tentang itu. 1.6 macam contohnya, kita pun macam contoh katalah dalam negara sendiri, kita katakan macam dalam negara sendiri, pelanggan di bandar sikap dia berbeza dengan pelanggan di luar bandar. Jadi kita pun ada jenis yang memainkan peranan dalam kita punya perniagaan retailing. Dan 1.6 factors affecting success of global retailing strategy, ada 8 faktor di situ. Dan di situ kita tengok satu ke satu. Okey, jadi kalau awak baca macam A, timing, B, balance international program, C, sebagainya. Jadi kita tengok kita dalam negara kita sendiri pun, kita pun macam-macam perangai-perangai kita kan. Jadi kita jadi dari situ kita tengok world standard, kita apply dekat local market. Okey, jadinya 1.7 global retail consumer needs fulfillment. Jadi ini kita pada customer kita lah. Jadi kita akan terangkan bagaimana sikap pengguna dia terhadap teknologi, terhadap halal, terhadap green movement. Okay. Jadi topik kedua, kita go to topik kedua. Kita cuba masuk topik kedua ni dalam minggu yang keempat. Jadi topik kedua adalah global halal market requirements. Jadi ini kita penuhi keperluan halal yang memang sebenarnya Malaysia adalah champion for halal. Jadinya apa-apa asas halal yang banyak diadoptasi oleh negara-negara luar, even the Arab Saudi pun, mereka memang ikut standard Malaysia. Sebab Malaysia kita ikut mazhab Imam Syafi'i, jadi kita lebih strict lah kita daripada segi kehalalan ni. Jadi sebenarnya daripada situ kita tengok daripada 2.1 fundamental halal, kita akan tengok daripada segi bagaimana kita dapat asas undang-undang halal tu. 2.2 Islamic law yang mana kita ikuti. Yang ketiga 2.3 Islamic cleaning process. Cleaning process ni penting, especially untuk pakaian, kalau misalnya kita gunakan kulit dan sebagainya, dan dalam penyediaan makanan. Cleaning process, agensi yang terlibat dalam proses halal, dan international agency yang kita iktiraf, hakim iktiraf. Tak semua negara kita iktiraf. 2.5 strategis untuk peluang untuk kita pergi ke pasaran halal di luar negara. Okey, macam contohnya di Jepun, dia tak ada halal tapi dia ada Muslim friendly. Dia gunakan istilah tu. Jadinya dari situ dia akan bagaimana kita last kali kita akan tengok bagaimana untuk dapatkan persetujuan halal tu. Okey. Dan ketiga, chapter 3, topik 3, 3.0 green retailing. Dalam green retailing ini pun ada juga membentuk sikap-sikap pengguna yang berbeza. Dan daripada situ, sebagai retailer kita perlu memenuhi sikap pengguna tu. Jadi misalnya kita punya target customer adalah pengguna-pengguna yang green, kita tengok pada 3.1 apa tu green retailer kan, apa kepentingan green.
And then yang 3.2 teknologi inisiatif, maknanya situ adalah quality control untuk apa yang quality control satu syarikat ikut untuk mengamalkan green tu. Okay, 3.3 matlamat goals of green retailing. Kenapa kita nak amalkan green retailing tu? Okay, ada itu saya senaraikan ada 4. Yang 3.4 dissect factors influencing consumer green buying behavior. Kenapa pelanggan mencari barang-barang green? Okay, itu kita tengok factors influencing green rules of retailer. Apa yang peranan perlu dijalankan oleh retailer sendiri. Okay, itu sebagai retailer kita nak cari customer kita daripada pasaran yang ada. Jadi kita nak fokuslah sebenarnya. Okay, dan seterusnya 4.0 retail technologies. Ini yang memenangkan Jeff Bezos. Okay, sebabnya dia menggunakan teknologi. Pertama sekali kita tengok 4.1 retail technologies. Apa itu retail technologies? Apa yang kita gunakan di kedai dan apa kita gunakan secara online. Jadi sekarang ni retail bukan setakat hanya di kedai, tetapi di dalam talian. Okay, bila dalam talian maknanya kita sekarang ni ada 2 jenis pasaran. Satu pasaran yang memang lokal di kedai, dan satu lagi pasaran memang international di luar negara, di negara-negara lain dan sebagainya. Sebab itu kita masuk kepada global retailing tadi, sebab sekarang ni kita perlu mengamalkan pasaran online. Yang mana pasaran online ni sesiapa sahaja di Malaysia dan sesiapa sahaja di dunia akan nampak produk yang kita ataupun servis yang kita jual. Okay, jadi kita akan tengok pada 4.1 retail technologies. Apa teknologi yang kita ada di kedai dan juga di dalam talian. Okay, 4.2 apa itu e-tailing. Okay, yang ke 4.3 bila kita ada teknologi kita perlukan omni channel. Apa benda omni channel tu kan? Omni channel itu adalah rangkaian untuk kita menyampaikan produk kita kepada pelanggan kita bagaimana. Okay, kenapa kita nak gunakan omni channel? Ini Jeff Bezos guna ni. Jadi macam tu lah dia senang dah jadi jutawan tu, jadi billionaire tu. Okay, jadi kita akan tengok satu persatu nanti. Okay, 4.4 kita dah ada omni channel, kita kena guna IMC. Apa pula IMC ni kan? IMC ni Integrated Marketing Communication. Maknanya apa saja yang kita letak dekat contoh apa saja yang kita letakkan di contoh WhatsApp, simple. Apa saja kita letak di WhatsApp, bagi contoh. Okey, jualan murah kan. Dan kita dapati perkara yang sama juga diletakkan kepada banner, dan perkara yang sama juga dinyatakan kepada iklan. Jadi masalahnya sekarang ni kita nak pastikan kesemua tu menyampaikan maklumat yang sama, jangan ada yang silap. Sebab itu kita perlu gunakan IMC. Jadi itu yang kita kena fokus. Kemudian yang terakhir, kenapa perlu IMC? Sebab sekarang kita perlu tambah equity ataupun kita dapatkan nilai lah. Okay, nilai untuk brand kita, kerana kita nak kontrol pelanggan kita. Sebabnya kalau misalnya bagi contoh saya bagi di WhatsApp kata produk A dapat diskaun 50%. Di dalam iklan kata produk yang sama tapi diskaun 30%. Tiba-tiba dekat banner dia kata produk A dia punya diskaun 10%. Pelanggan nak percaya tak dengan perniagaan kita? Maklumat tak sama kan. Jadi dia integriti dia antara maklumat nanti itu akan menjejaskan kepercayaan pelanggan. Itu kita akan tengok okey, jadi itulah yang kita nak cerita. Saya tak nak kata, kalau saya kata belajar, memanglah kita belajar, tapi kita dalam bentuk penceritaan. So, kita nak beratkan benda ni sebab kita punya penilaian, punya assessment pun berat sebenarnya. Jadi saya tak nak nanti awak terasa macam
perkara ini terlalu memberatkan sebab sekarang membincangkan isu-isu semasa. So isu semasa kita adalah tentang halal, tentang teknologi dan tentang green. Itu isu semasa kita, dan kita kaitkan dia dengan keadaan pemasaran kita yang memang di kedai dan juga di dalam internet. Jadi untuk assessment ataupun penilaian berterusan yang kita awak perlu lagi, yang pertama sekali awak ada 2 test. Okey, 2 test. Topik 1, topik 2, test 1. Topik 3, test 4, test 2. Okey, ada forum. Okey, ada satu forum kita akan menjalankan secara online ataupun seminar yang mana semua orang terlibat, semua orang akan bercakap, semua orang kena ambil bahagian. Okey, jadi itu 30%. Okey, yang teori test tadi 30%. Jadi untuk case study itu bagi kepada 2. Okey, case study presentation, case study dengan report. Okey, case study presentation 20%, case study report 20%. Jadi itu 100% PB. Jadinya tapi untuk case study tu kita hanya fokus pada teknologi, dan untuk yang forum tadi kita hanya fokus kepada halal retailing atau green retailing. Kita tak buat dua-dua ya. Jadi satu sem ni mungkin nanti kita tengoklah saya pilih yang mana. Surprise for you. Okey, jadi itu adalah pecahan. Awak rujuk semua apa yang saya terangkan ni pada study guide awak, dan awak gunakan study guide tu untuk belajar lah. Kalau misalnya awak nak buat cari nota dan sebagainya, saya lah bagikan panduan di situ. Okey, jadi gunakan panduan tu untuk belajar. Okey, jangan kalau misalnya nanti bila ada pembahagian tugas dan pembahagian kumpulan dan sebagainya, kita pun membantukan pada study guide yang itu juga. Okey, jadi sekiranya awak ada soalan, nanti awak boleh letak di bahagian komen, kita akan cuba jawab di situ lah. Okey, untuk kehadiran nanti mungkin saya letakkan satu notis di kat ni lah, Facebook. Nanti kita WhatsApp ataupun Telegram untuk ambil kehadiran. Okay, baik, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita cuba mulakan kelas yang pertama, insyaAllah paling lewat minggu depan. Okay? Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.